untuk kita kongsi tentang persiapan untuk kita masuk Ramadan. Memandangkan kita tak ada tazkirah waktu tarawih, jadi kita tazkirah siap-siap nak masuk Ramadan ni. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah firman, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa di bulan Ramadan seperti mana umat-umat terdahulu. Tujuan dia la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu jadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Jadi bila kita perhatikan ayat ni bukan satu seruan yang biasa. Sebab dalam Quran, kalau Allah Ta'ala nak seru, ada macam-macam seruan. Ya ayyuhan nabi, itu dikhususkan kepada para nabi. Ada ketikanya ada ayat yang turun, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau ayat tu diturunkan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, makna kata perintah tersebut adalah perintah yang merangkumi orang Islam dan orang bukan Islam. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Acong pun kena ayat tu, mutu pun kena ayat tu, termasuklah orang Islam. Tapi bila mana nak suruh puasa, Allah hanya suruh orang yang beriman sahaja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makna kata puasa ni satu perintah yang hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman ni sajalah yang sanggup menerima ujian untuk berpuasa daripada subuh sampai ke maghrib. Jadi kita nak masuk Ramadan nanti, kita nak jadikan kriteria yang pertama sambut Ramadan ni dengan penuh keimanan, bukan sekadar adat sahaja. Kita tak mau Ramadan yang akan datang ni menyebabkan kita ni hanya buat sekadar adat sahaja. Sebab nak masuk ke tak masuk pun tak tahu ni. Lagi 4 hari duk ada. Nak masuk 4 hari pun lagi 2-3 hari 2 hari nak masuk Ramadan ke tak masuk tak tahu ni. Ada manusia yang seawal bulan Rejab, bila mana Nabi SAW suruh kita banyak berdoa daripada bulan Rejab lagi, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Daripada bulan Rejab tu lagi ramai orang yang telah dipilih oleh Allah untuk balik dan tak sempat nak jumpa dengan Ramadan. Yang mana saya kira ada 2 golongan yang balik, yang tak sempat jumpa dengan Ramadan, yang balik bertemu dengan Allah. Ada 2 golongan. Golongan pertama, yang Allah cabut nyawa mereka ni. Allah kata kat mereka, hampa ni tak payah jumpa dengan Ramadan dah lah. Pahala Ramadan tu sudah pun cukup punya banyak dah. Bekalan yang kamu dah buat di atas dunia ni, maka cukup-cukup lah. Kamu balik mai aku redha dekat kamu. Itu golongan yang pertama lah kot. Sedangkan golongan yang kedua pula, dah sampai masa nak mati, tapi bekalan masih tak cukup juga. Bekalan tak cukup, tapi dia tak ada dah peluang untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Jadi kita ni, kalau Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia yang akan jumpa dengan Ramadan, kita kena buat persiapan yang sangat rapi untuk kita nak sambut dengan Ramadan. Saya nak gunakan kesempatan pagi ni nak sebut 4 benda. Seboleh-bolehnya 4 benda ni jangan kita lupa dalam bulan Ramadan. Yang pertama, sudah pasti bulan Ramadan tu bulan puasa. Maka yang kita nak fokus adalah tentang puasa kita. Puasa ni kalau tanya semua orang tanya takrif puasa tu apa dia? Orang dia kata puasa ni tahan lapar, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa daripada subuh sampai maghrib. Yang tu takrif dia. Tetapi yang kita nak fokus lebih, dalam hadis Nabi sebut, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai manusia yang puasa tapi tak dapat apa-apa melainkan dapat lapar dan dahaga sahaja. Yang tu yang kita tak mau. Dan kita tak mau kalau kita puasa nanti
kita hanya dapat lapak dan dahaga semata-mata. Yang kita nak seperti mana yang Nabi sebut, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang puasa dalam bulan Ramadan dengan dua syarat, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi puasa tu supaya mendapat keampunan daripada Allah, kita kena planning. Sebab puasa ni dia special, kan? Buat amalan sunat Nabi sebut dapat pahala wajib. Buat amalan yang wajib dapat pula 70 kali ganda fardu, kan? Hari ni semayang subuh dapat pahala biasa, tapi nanti dalam bulan puasa dikali dengan 70 kali ganda, sebab amalan tu wajib. Duduk tadi lepas subuh, duduk zikir wirid sikit, baca ayat Quran, amalan dia sunat, tapi nanti dalam bulan puasa kalau kita buat, pahala dia jadi pahala wajib, ya, diangkat darjat dia menjadi pahala wajib. Saya tertarik di US, Amerika. Ada seorang perempuan ni, dia Kristian. Lepas tu dia masuk Islam. Kebetulan bila dia masuk Islam, dekat-dekat nak sambut puasa, dia pun ada di punya planner dia. Dia kata, this is my first Ramadan. Dia kata puasa yang pertama dia nak puasa ni, jadi dia nak buat sungguh-sungguh. Saya pun dengar dia punya lecture dia tu, kan? Dia punya susun jadual dia dalam bulan Ramadan. Kita kalau kita, dia set dah pagi nak bangkit pukul apa. Dia set menu makan dia sahur tu, daripada hari mula sampai hari last puasa. Sahur tu dia nak makan apa every day. Hari ni makan apa, esok makan apa, lusa makan apa, dia set siap-siap. Buka puasa pun dia set siap-siap ke. Sama dengan kita pun set ke siap-siap. Kita pun kaki makan ke, kan? Hari ni makan biryani kambing, esok biryani ayam, lusa biryani unta, macam-macam biryani, kan? Macam-macam makan lah. Kita nak masuk Ramadan ni, kira pesta makanan lah. Tapi apa beza kita dengan dia? Kita set ke makan nak buka puasa, dia pun set ke makan nak buka puasa. Beza dia, kita set sebab kita nak layan nafsu kita, kan? Aku dah tahap perut dah ni, tadi pagi breakfast tak kena, lepas tu tengah hari lunch tak kena, tu minum petang tak kena, yang tu tiga semua nak cover sekali masa buka puasa. Tu belum kira moral ni, kan? Tu kita, kebanyakan daripada kita. Tapi alasan sebab dia susun menu makan dia tu supaya dia boleh reduce dia punya budget. Okey, supaya nanti aku tak belanja lebih, aku hanya akan makan apa yang aku tulis ni saja. Alasan dia, kalau dia pergi belanja lebih sekali, duit tu dia tak boleh guna untuk bersedekah. Jadi kalau dia bajet nak makan RM10, dia akan potong daripada RM10 tu tinggal RM8 ya, supaya RM2 tu nanti dia boleh sedekah. Dia boleh himpun duit tersebut dan disedekahkan di dalam bulan Ramadan. Tu sebabnya. Lepas tu dia dah prepare nak makan sahur. Habis dah makan sahur dah, dia tulis dalam jadual dia tu, dia nak kemas rumah dia, kan? Dia nak mop lantai rumah dia, dia nak lap dapur dia, dia nak buang sampah dalam tong sampah rumah dia. Semua tu dia dah prepare sebelum dia sembahyang subuh. Alasan dia sebab apa? Alasan dia kata, supaya saya dapat beribadah dalam keadaan rumah saya bersih. Kerana Nabi SAW sabda, at-tuhur minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu partikularnya perempuan ni punya nak sambut Ramadan, makna kata dia well planned. Alasannya, if you fail to plan, you plan to fail, kan? Kalau kita gagal merancang, kita rancang untuk gagal. Jadi sebab tu dia susun, pukul apa nak baca Quran, pukul apa nak zikir, pukul apa nak selawat dekat Nabi, pukul apa nak istighfar, tarawih pukul apa nak mula, supaya dia dapat ikuti plan yang dia buat untuk betul-betul mendapat keampunan dalam bulan Ramadan.
Jadi kita mungkin boleh ambil semangat perempuan ni sikit untuk kita nak susun jadual kita dalam bulan Ramadan. Kita tak mau nanti masa-masa yang bernilai dalam bulan Ramadan tu, waktu kita duk puasa, kita biar masa tu berlalu tanpa ada program yang kita susun. Kan, sambil-sambil puasa kadang-kadang duduk simbang ngumpat hal orang kan, apa cerita gitu ni, apa cerita macam tempat kerja lah contohnya kan. Sebab tu ulama kata antara puasa yang mendapat keampunan daripada Allah, yang pertama puasa mulut kan, puasa mulut. Tapi saya tak apa setuju. Kadang-kadang ada orang kata, Ustaz, puasa mulut ni macam mana? Mereka kata bulan puasa tak boleh mengumpat orang, betul ke? Tak boleh fitnah orang, betul ke? Benda tu bukan bulan puasa yang tak boleh mengumpat. Luar puasa berharam dah. Betul tak? Kan? Ada orang yang ingat puasa mulut ni hanya bulan Ramadan. Yang lebih lagi, puasa mulut dalam bulan Ramadan adalah walaupun halal kita bersimbang, tapi kalau boleh dalam Ramadan ni simbang tu pun tak mau. Bukan tak simbang terus, tapi kurang-kurangkan. Rasa benda yang tidak ada faedah, kita tak mau masuk campur nak simbang sekali. Pasal apa? Sebab bila kita berdiam, kita kurangkan masa untuk bercakap, maka waktu yang kita diam tu kita boleh isi dengan zikrullah, selawat dekat Nabi dan sebagainya, ataupun ulang ayat-ayat Quran yang kita hafal, supaya dapat isi kekosongan masa tu dengan apabila kita tidak bercakap. Ya? Jadi puasa kita yang pertama tu kita kena planning sungguh-sungguh. Jangan biar masa puasa kita tu dilalui masa macam tu saya tanpa ada planning untuk kita buat ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak fokus hari pagi kuliah ringkas. Yang kedua yang saya nak fokus adalah kita kena faham, bila kita bercakap tentang amal ibadah, sudah pasti amal ibadah tu adalah satu benda yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ya? Nak cerita apa saja amal ibadah, kena datangkan dalil dulu. Jadi bila kita nak datangkan dalil, bermaksud apa saja amal ibadah yang kita nak buat tu sudah pasti ianya adalah sunnah Nabi SAW. Jadi kita kena faham, kalau kita mengaitkan masa dalam bulan Ramadan nanti ataupun di luar Ramadan, ada sunnah yang boleh buat siang hari, tak boleh buat malam hari. Ada sunnah pula yang boleh buat hanya di malam hari, siang hari tak boleh buat. Dan ada sunnah yang tidak terbatas di antara siang dan malam. Ada sunnah boleh buat siang kan? Contohnya puasa. Tak jumpa lagi orang puasa malam. Ustaz, saya siang tak boleh puasa Ustaz, saya puasa malam boleh. Ya, makan sup waktu maghrib, buka puasa waktu subuh. Kalau ada, kalau tuan-tuan kena hantar dia pergi Perak Road. Tuan-tuan tahu Perak Road? Tak tahu nanti lepas kuliah tanya kan? Kena hantar dia pergi buat gila kan? Pasal tak ada orang boleh buat macam tu. Sunnah Nabi makan sahur subuh, buka puasa waktu maghrib. Itu sunnah. Ada ibadah yang nama dia semayang duha, tak boleh buat malam, kena buat siang. Dan ada pula amalan yang boleh buat di malam hari, tak boleh buat di siang hari. Belum pernah kita jumpa ada orang buat tarawih lepas zuhur. Tak ada. Tarawih lepas isyak, witir lepas isyak, qiyamul lail, ibadah malam, tahajud dan sebagainya. Semua tu hanya boleh dibuat di malam hari sahaja, tak boleh buat di siang hari. Dan ada pula amalan yang tidak terbatas siang dan malam. Nak selawat, anytime selawat. Nak baca Quran, anytime baca Quran. Tapi yang saya nak sebut pada pagi ni, nombor 2, bulan Ramadan ni kalau boleh kita cari masa di waktu malam, supaya kita tidak meninggalkan ibadah ataupun tambah ibadah kita di waktu malam. Sebab waktu malam ni ada special dia. Waktu malam ni ada special dia. Ya. Jadi Nabi sendiri pun sebut dalam hadis. Kalau tadi saya baca hadis yang pertama, man shoma Ramadan. Ada pula satu riwayat hadis kata man qama Ramadan. Tadi man shoma, barang siapa yang berpuasa. Ada hadis yang kedua sebut man qama Ramadan, siapa-siapa
yang menghidupkan malam hari di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Makna kata hadis dua ni, satu fokus suruh puasa siang hari, man shoma. Satu lagi hadis fokus suruh beribadah di malam hari, man qama Ramadan. Kan? Dia beza dia tang soma dengan qama, yang lain semua sama. Kan? Jadi Nabi nak suruh apa? Selain daripada kita isi masa di siang hari kita dengan ibadah, Nabi suruh kita peruntukkan masa juga di malam hari untuk beribadah. Kan? Jadi tarawih kita buat lah. Sini buat apa? 8 ke 20? 8. Buat 8. Buat 8 rakaat. Siapa nak buat 20, Zai balik rumah tambah lagi 12. Kan? Buatlah bagi cukup 20. Kan? Benda tu tak timbul isu. Ustaz nak buat macam mana Ustaz? Kami nak semayang 20 tak boleh. Pasal SOP kata suruh buat 8. SOP tak kata suruh buat 8. SOP kata buat 8 boleh, buat 20 pun boleh. Kan? Dia kata kalau buat 8 lebih kurang 45 minit, kalau buat 20 lebih kurang sejam 15 minit. Tu SOP sebut. Tapi Ustaz suruh kami nak buat 8. Tak apa, pergi mereka buat 8. Saya balik rumah boleh buat 12 apa? Oh, buat rumah Ustaz 12 tak syok ah. Awak tak syok. Moreh tak ada. Yang tu yang tak syok. Dia nak semayang 20 tu pasal dia harap ada moreh. Kan? Jadi dia ibadah sebab nak makan. Padahal di rumah boleh semayang tarawih 12 rakaat. Tak ada masalah. Kalau kita tak mampu juga, tak larat lah Ustaz buat 20, buat 8 cukup lah. 8 tu lebih menepati sunnah, silakan. Yang nak buat 20 pun silakan. Tapi yang saya nak fokus, Nabi sebut dalam satu hadis kudusi, yang mana Nabi sebut yang zilu rabbuna ila sama'id dunya. Nabi kata Allah Ta'ala ni turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir, tiap-tiap malam. Sepertiga malam akhir, tiap-tiap malam. Hadis ni sahih. Nabi kata apa? Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam akhir tiap-tiap malam. Malam ni mula daripada waktu bila? Bermulanya maghrib sampai subuh. Maka daripada maghrib sampai pukul 9 lebih 12 tu sepertiga malam awal. Pukul 12 ke atas sampai pukul 3, 3:30 sepertiga malam yang kedua, pertengahan. Dan pukul 3:30 ke atas sampai ke subuh tu dia panggil sepertiga malam akhir. Jadi dalam hadis tadi Nabi habaq apa? Sepertiga malam akhir bermakna pukul 3:30 onwards, kan? 3:30 ke atas. Waktu tu Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Jangan tanyalah macam mana Allah Ta'ala turun. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala nak turun macam mana, itu pada kehendak dan kekuasaan Allah. Kan? Tak sama dengan manusia. Manusia kalau turun tangga, turun lift dan sebagainya, tak sama kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada orang dia bertikai. Kita baca hadis tu, suruh dia buat ibadah. Dia tanya, Ustaz, Allah Ta'ala turun macam mana? Kalut dia tanya macam mana kan? Tak payah ambil tahu kan? Kita yang nak ambil tahu tu, konten hadis tu kata apa? Hadis tu kata ketika mana Allah turun di langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, yang Allah cari siapa dia? Hal min sa'ilin. Mana dia pi orang yang nak minta sesuatu daripada aku? Hal min mustaghfirin. Mana dia pi orang yang nak minta ampun dekat aku? Dan Allah tanya, mana dia pi orang yang nak bertaubat kepada aku? Jadi waktu tu 3:30 ke atas, itu adalah waktu yang terbaik untuk kita nak minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Dan itulah waktu yang kita kalau boleh jangan tinggal qiyamul lail kita. Kan? Mungkinlah ni nak apa? Nak semayang tahajud, dia jadi malas sikit. Nak bangkit awal 4:30, 5, 5:30. Tapi main bulan puasa dia jadi semangat, mesti nak makan sahur tu. Kan? Sehari nak puasa satu hari. Jadi kita bangkit awal, pukul 5 bangkit lah. Seboleh-bolehnya kalau kuat iman kita, ikut sunnah Nabi, Nabi buat 11 rakaat witir waktu tu. 11 rakaat witir. Dia kata, Ustaz semalam dah buat dah 3, pagi ni nak buat tahajud boleh? Boleh? Silakan. Ustaz tahajud 2,
taubat 2, hajat 2, cukup kot 6 rakaat sudah Ustaz. Kami bukannya kuat iman sangat. Silakan 6 rakaat. Ustaz, 2 rakaat boleh Ustaz? 2 rakaat saja saya buat. Tapi 2 rakaat yang saya buat tu, rakaat pertama saya baca suratul Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Weh, kemah boleh baca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran kalau kemah Ustaz, dia iman tak kuat. Saya nak iman kuat lagi Ustaz. Rakaat pertama Ar-Rahman, rakaat kedua Waqiah ke apa ke. Contohnya. Boleh Boleh? Silakan. Ustaz, mereka tak kemah iman mereka. Saya lagi kemah. 2 rakaat saya Ustaz. Inna a'tayna dengan kulhu. Boleh? Silakan. Tak ada masalah. Ustaz, 2 rakaat saya cukup. Tuan-tuan, kalaulah habis-habis kita tak larat sekalipun nak semayang tahajud. Dia kata, Ustaz, saya bukan tak mau buat tahajud Ustaz, tapi saya makan ubat jantung. Kalau saya makan ubat jantung, saya dirasa lali pagi-pagi bangkit pun rasa tak larat, letih badan Ustaz, sakit habis, sendi-sendi ni nak semayang pun tak larat. Jangan kata semayang duduk Ustaz. Kalau saya duduk, saya dilena terus jadi saya nak semayang pun tak boleh Ustaz. Tuan-tuan, habis-habis kalau kita tak larat, waktu tu kita dah bangkit untuk makan sahur. Dan waktu tu adalah waktu yang special yang Allah Ta'ala duk tunggu kita nak minta sesuatu daripada Allah. Maka sekurang-kurangnya, kalau tak larat nak semayang 2 rakaat pun, sekurang-kurangnya tuan-tuan, saya nak minta pagi ni, jangan kita tinggal untuk beristighfar pada waktu sahur. Sebab? Sebab ada ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut, wal mustaghfirina bil ashar. Allah Ta'ala ni cukup-cukup punya suka orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur ni waktu yang paling afdal tu 1 jam sebelum subuh lah. Waktu yang sunat tu sepertiga akhir malam tu dah boleh start sahur lah. Tapi orang kita sahur awal. Kadang-kadang kita jumpa ni nasi kanak dulu nasi kanak buka 24 jam. Kita jumpa pukul 12.30, jumpa member tanya, Ustaz, awal nampak sahur? Kita kata, tak, aku bukan sahur, aku buka puasa pun tadi, minum air dengan kurma perut baru main lapar. Tu yang main lapik kecil nasi kanak Kita tanya balik hang pun sahur awal? Sahur orang siap-siap Ustaz, 12.30. Senang, sehari pagi tak payah bangkit habis subuh tak semayang subuh 7.45 pun dah lagi. Tu kepala otak dia makan sahur siap-siap. Yang ni jenis geng puasa tapi tak semayang ramai jenis macam tu dia puasa tapi dia tak semayang. Jadi kita ni jangan sahur awal malah nak makan sikit tak apa, tapi bangkit sahur tu jangan tinggal sebab ada sunnah Nabi. Ianya adalah sunnah Nabi SAW. Jadi waktu kita bangkit sahur tu, pastikan sekurang-kurangnya habis-habis kita tak larat nak semayang tahajud ke, tak larat nak baca Quran ke, sekurang-kurangnya kita istighfar. Kita istighfar kepada Allah waktu tu. Itu antara kelebihan masa yang Allah Ta'ala berikan pada waktu sahur. Dan lepas istighfar tu, jangan tinggal kita berdoa pada Allah, kerana waktu tu adalah waktu yang Allah duk tunggu nak bagi sesuatu kepada kita. Kadang-kadang rugi. Ada orang dia bangkit makan sahur, bangkit mata tak boleh buka kan, tak larat buka mata relax, main makan pun duduk tak meja makan pun dia mata tak boleh angkat macam tu. Lepas tu dia makan 2-3 mulut, 4-5 mulut, masuk, minum air cepat dia kata aku nak pergi sambung tidur balik rugi rugi. Padahal waktu tu Allah sedang bagi perhatian yang khusus kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena faham bulan Ramadan ni selain daripada bulan puasa, Ramadan juga dikenali sebagai bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran. Jadi dalam bulan Ramadan nanti Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran ila al-akhir ayat. Allah kata apa? Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Jadi pastikan sesibuk apa kita pun, bulan Ramadan ni jangan tinggal baca Quran. Kalau boleh lah, sekurang-kurangnya sekali khatam dalam bulan puasa ni.
Ustaz, saya ingat tak dan pun nak baca. Ustaz sibuk. Ustaz baca orang daripada hari ni. Nak khatam sekali tak susah tuan-tuan. Satu hari satu juzuk. Kalau satu juzuk lebih kurang 20 muka surat, 10 line, 20 muka surat. Kalau 20 muka surat bahagi 5 waktu, bermaksud satu waktu 4 muka surat. 2 muka surat baca sebelum semayang, 2 muka surat baca lepas semayang. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, dapat dah satu juzuk. Kan? Satu juz. Mungkin Isyak tu tak sempat, kata Ustaz lepas tarawih ke witir kan saya sapu sekali lah 4 muka surat kan. Kalau 4 muka surat kita dapat dah satu hari satu juz. Kalau satu hari satu juz, 30 hari insya-Allah habis 30 juz. Kan? Kenapa kita kena plan untuk baca juga Quran? Sebab orang yang ada kaitan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Allah Ta'ala akan sayang dekat dia, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Kan? Kita tengok dalam banyak-banyak malaikat, malaikat Jibril diangkat menjadi ketua malaikat. Sebab apa? Sebab kerja dia buat turun Al-Quran. Kan? Dalam banyak-banyak Nabi, Nabi Muhammad, Nabi yang paling bongsu, tapi diangkat menjadi ketua bagi segala Nabi. Sebab apa? Sebab kerja Nabi sebarkan Al-Quran. Dalam banyak-banyak bulan, bulan Ramadan bulan yang ke-9, tapi bulan Ramadan dikenali sebagai penghulu bagi segala bulan. Sebab apa? Bulan tu bulan turunnya Al-Quran. Ada 5 malam. Ada malam 1 Rejab, malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Aidil Adha. Dalam hadis kata Khamis malam Jumaat antara malam yang mulia. Tapi dalam banyak-banyak malam yang mulia tu ada satu malam yang mengatasi semua malam tadi tu, iaitu dengan Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya pada malam Al-Qadar kami turunkan Al-Quran, kata Allah. Jadi apa saja yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Jadi begitu kat kita. Kalau kita ni mengaitkan diri kita dengan Al-Quran, saya tak ceritalah pagi ni nak jadi macam Imam Syafi'i. Kan? Satu hari 2 kali khatam Quran. Kan? Ni semua ulama hebat-hebat ni. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, masuk bulan Ramadan tutup habis kitab hadis, fokus kepada baca Quran saja. Kita tak mau nak jadi macam mereka. Bukan tak mau, tak layak nak jadi macam mereka. Kan? Tapi sekurang-kurangnya habis-habis tak ada waktu dan ketika di dalam bulan Ramadan yang kita membaca Al-Quran, kerana Quran itulah yang akan memberi syafaat kepada kita. Kan? Kalau tu imam yang mai jadi imam di sini, malam tu dia baca 1 juz, tak salah kalau tuan-tuan pegang Quran, tuan-tuan pun ikut dia. Kan? Perhatikan bacaan dia. Fokus. Oh, hari ni ustaz nak baca surah apa ustaz? Oh, saya nak baca hari ni Ali Imran. Okey. Start ayat berapa? Ayat yang ke-15. Contohnya. Okey, saya nak ikut ustaz. Dia pun ikut baca, pegang Quran tu di belakang tu, dia duk ikut tu imam tu baca. Kan? Macam kita duk tengok dalam TV di negara Arab, orang Arab duk pegang Quran, ikut daripada belakang tu imam tu duk baca. Itu antara benda yang boleh kita buat. Sebab kita nak pastikan kita ni termasuk dalam orang yang memuliakan Al-Quran, terutamanya dalam bulan Ramadan ni. Kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, apa dia? Saya roti canai pun sampai dah. Kan? Dia kalau makan, kalau sampai ni dia mengganggu. Kan? Jadi Nabi Abad kalau makan dah ada, Nabi kita makan dulu baru semayang. Kan? Jadi kalau makan dah sampai dah, kuliah pun kena berhenti ya. Okey. Yang keempat apa dia? Yang pertama tadi fokus puasa, yang kedua pastikan malam hari kita isi dengan ibadah, yang ketiga baca Quran, yang keempat apa dia? Yang keempat tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni kalau boleh pastikan kita ada peruntukan sedikit bajet untuk kita nak banyak bersedekah dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara amalan yang kalau boleh jangan tinggal. Kadang-kadang ada orang kita suruh sedekah, dia kata, Ustaz doalah bagi saya jadi kaya macam Ustaz Abid Liu. Nanti kalau saya dah kaya, saya sedekah. Kan?
Ada orang dia fikir kena jadi kaya dulu baru boleh sedekah. Itu satu pemikiran yang salah, kan? Ada satu riwayat kata Allah Ta'ala cinta orang kaya yang sedekah, tapi Allah lebih sayang orang miskin yang sedekah. Orang kaya sedekah tak ada apa, tuan-tuan. Dalam akaun bank ada 10 juta, nak bagi 100 ribu dia nak rasa apa, kan? Tapi kalau dalam poket kita ada pun 30 ringgit, nak beli makan kat kawan tu 7 ringgit setengah, yang tu fikir dua kali. Saya aku belanja kat dia ni 7,5, aku dalam poket ada 30 ringgit ya. Air sinar KWSP tak masuk lagi, contohlah, kan? Kan bila nak masuk, tahu lagi 2 hari baru masuk, kan? Ni 30 hari nak bajet untuk 2 hari. Tapi kalau sanggup belanja duit dekat kawan tu untuk orang belanja makan dan seumpamanya, itu satu pahala yang sangat besar, kan? Saya pernah cerita baru ni, kalau tak silap saya tak ingat saya cerita di sini tak cerita. Kan ada satu hamba Allah tu, dia kena buang kerja masa PKP baru ni. Gaji sebulan 1,500 ya. Kena buang kerja, company bankrupt. Buang kerja, dalam poket tuan-tuan ada 50 ringgit ya. Account bank zero. Tak ada duit. Memang orang yang jenis cukup-cukup makan ni selalu tak pernah ada saving, tak boleh simpan saving. Anak seorang, bini seorang, 3 beranak mereka. Kena buang kerja. Lepas tu dengan 50 ringgit tu dia duduk melilau cari kerja. Dalam pada duduk melilau cari kerja, tiba-tiba bini dia hantar WhatsApp, abang susu anak habis. Susu lah ni punya zaman, cak ayam yang susu pun mau kat 30 ringgit. Kan, tu cak ayam ya. Kan, dia ada hari main diskaun sikit, pakai Dash Lady turunlah 28 ringgit ke 25 ringgit kan. Kita round up figure sedang 30 ringgit. Dia pun singgah kedai beli susu. Dah habis dah 30 ringgit, baki tinggal 20 ringgit tuan-tuan. Dalam kepala otak dia duk fikir, apa aku nak bagi makan nak bini aku ni malam ni. Kan? Dalam pada duk fikir-fikir tu, minyak motor pula menyala. 20 ringgit ada, PC 5 ringgit minyak motor. Dah isi 5 ringgit minyak motor, baki tinggal 15 ringgit. Habis-habis isi minyak motor, dalam pada duk pening kepala. Macam mana aku nak buat ni? Dah kena buang kerja, duit pun tinggal 15 ringgit dalam poket. Tiba-tiba azan asar. Azan asar dia start motor terus pergi masjid. Sampai masjid buka kasut, ambil wuduk apa semua, masuk sembahyang. Masa nak masuk tu tengok ada tabung. Dia buat apa? Dia ambil 5 ringgit tuan-tuan, dia bubuh dalam tabung masjid. Ada 15 ringgit lah. Malam nak makan apa pun tak tahu, hidup fikir laki bini nak makan. Anak tak apa minum susu kenyang. Laki bini tak tahu nak makan apa. 15 ringgit yang ada dalam poket tu, 5 ringgit dia masuk dalam tabung, 10 ringgit tinggal dalam poket dia. Dia sembahyang asar, tuan-tuan, habis sembahyang asar, dia doa, ya Allah, murahkanlah rezeki aku, ya Allah, ampunilah dosa aku, ya Allah, bagilah peluang kerjaan dekat aku, ya Allah. Dia bangkit tuan-tuan, dia keluar pergi pakai kasut di luar masjid tu. Tiba-tiba dia dapat panggilan telefon. Kawan dia call dia. Kawan dia tanya dia, "Weh, hang ngerti baca Yasin tak?" Dia kata, "Ngerti ya awak, mesti apa?" "Tahlil ngerti baca?" "Tahlil." "Ngerti ya awak, mesti apa?" "Tak, aku ni panggil ustaz suruh main baca Yasin rumah mak aku." Lepas tu dia pula tiba-tiba hang ni kawan tu ada mati pula, siapa akan mati, jenazah mana akan mati. Dia tak boleh main. Hang main baca saya, dia kata hang tu suruh merepek, aku reti baca Yasin, tapi nak suruh jadi khalifah tak boleh, aku tak berani. Dia kata, alah main tembak sudah baca. Kawan tu pun bukan reti sangat, tapi dia bagi confident kat sini, main baca sudah ha. Kan? Kawan ni kata, kalau hang reti, hang buat ha. Dia kata, kami tak reti. Kan? Hang main baca sudah ha. Kawan tu tak reti, dia boleh bagi confident kat orang. Kan? Hang main baca sudah. Kawan ni pun tak apalah, aku tolong hang. Tapi kawan ni tuan-tuan, bila kawan dia ajak suruh pergi baca Yasin, dia duk nampak dah ada nasi tomato ayam masak merah semua ni. Kan? Jadi dia pun fikir, dia kata, kalau aku bawa bini aku pergi sekali, selamat dah malam ni yang makan terlepas ha. Kan? Dia tanya kat kawan dia, boleh tak aku bawa bini aku pergi sekali? Kawan dia kata, tak apa, hang buat main bini hang, anak hang, mak mentua semua nak buat main, tak ada masalah. Ya, yang penting hang settle masalah aku ya. Pasal hang ni ustaz tu tak boleh main baca Yasin. Kawan ni pun telefon bini dia sosial cepat-cepat, padahal depa 3 beranak tuan.
pi baca Yasin apa semua, tahlil mau habis-habis seperti yang dibayangkan, memang nasi tomato ayam masak merah kan. Dia pun sebat tu apa ni, tunggu rezeki depan mata dia kan. Dah makan-makan, kawan dia kata dia yang ni ada 2 bungkus untuk apa, buat bekal balik. Dia duk kata dalam hati, selamat dah, yang ni buat esok tengah hari punya. Tidak tak payah beli dah makan, sip dah duit. Masa nak balik tu tuan-tuan, kawan dia bagi envelope dekat dia. Takkan dia nak buka depan kawan tu, nampak gelojor sangat kan. Dia kata, ni envelope apa ni? Tak apa lah, ambil lah kan, rezeki hang lah ni. Dia kata, aku tak mau, aku main tolong hang, ikhlas hang bagi makan tadi pun dah cukup dah. Dia kata, tak boleh, yang ni hang kena ambil juga, sebab yang ni wasiat mak aku, arwah mak aku sebelum mati, dia simpan duit. Dia kata, hampa panggil siapa-siapa baca Yasin dekat aku dibayar duit, aku nak bagi duit kat mereka, aku nak sedekah kat mereka. Jadi kami terpaksa kena bagi kat hang walaupun hang tak mau. Tuan-tuan, kawan tu balik rumah, dia buka dalam envelope tu ada RM2,000. RM2,000 Malaysia. Ini cerita betul berlaku di Malaysia kan. Ada RM2,000 ada dalam envelope tu kan. Tuan-tuan, kalaulah ustaz tu tahu kan, dalam envelope tu ada RM2,000 kan, nanti doa bagi kawan tu mati hari lain kan. Kan cerita tu cerita di KL lah kan, di KL kan. Jadi tuan-tuan tengok, rezeki Allah Ta'ala ni tak pernah salah alamat kan. Walaupun dah janji awal lah dengan ustaz tu, tapi Allah Ta'ala letak rezeki kawan ni dalam keadaan dia susah, berkat dia sedekah. Dalam keadaan dia susah, dia sedekah. Gaji dia sebulan 1,500, Allah topak dekat dia lagi 500. Hang duk susah hati, tapi disebabkan hang sedekah, hang ingat pada orang ni, hang bertakwa pada Allah, semayang, hang minta pertolongan dekat aku, lepas semayang asar hang doa dekat aku hantar dekat hang 1,500, topak bonus 500. Dengan kerja tak sampai 1 jam, 40 minit ya, tahlil ringkas-ringkas ya, betul tak? Baca Yasin dengan tahlil, habis komplit dengan doa 40 minit. Yang tu saja sekurang-kurangnya lagi sebulan dia boleh relax fikir nak cari kerja. 2,000 tu bolehlah cover untuk kehidupan seharian dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang itulah kelebihan bagi orang yang suka bersedekah. Waktu Nabi kata, ittaqun nar, takutlah kamu kepada neraka, walau bisyaqi tamrah, walaupun dengan kamu hanya bersedekah dengan sebelah kurma sahaja ya. Nabi kata sedekah sebelah kurma tu barangkali mungkin boleh menyebabkan kamu selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita guna kesempatan bulan Ramadan nanti, perbanyakkan untuk kita bersedekah setakat mana yang mampu lah kan. Kawan saya loaded seorang, telefon nombor ni, ustaz tolong cari anak yatim kat saya 300 orang. Saya dah dapat 700, ustaz tolong cari 300, mana-mana mahat tahfiz, saya nak bagi makan satu hari 1,000 orang. Dia duit banyak businessman, satu hari bagi makan 1,000 orang tak ada masalah, duit banyak. Kita nak buat macam dia tak mampu, kita beli murtabak RM2.5, bagi kat jiran sebelah rumah tu pun jadilah, dapat juga pahala. Tak ada ke, hantar pi kurma 3 biji ya, buh dalam pinggan, hantar pi rumah sebelah. Ini kurma apa ni? Yang ni lah kurma Mekjul, kurma yang paling besar kan. Aku beli baru ni sekotak, tapi nak bagi lebih-lebih tak boleh lah, aku tak kaya, kami beranak-beranak pun nak makan. Boleh bagi takat 3 biji ya. Kawan sebelah tu pula kata, ingat kambing kurma, kurma jaga kan. Ingat kambing kurma, dia mau kambing kurma, dia tak mau kurma kan. Jangan pelekeh kalau jiran kita bagi apa pun, sebab mungkin dia tak berapa nak mampu, tapi dia nak cari juga pahala. Terima je apa pun, dan kita pun bagilah satu benda yang terbaik kan. Jangan hantar bubuk basi kan. Setengah-setengah orang waktu buka puasa, dia tak mau bagi makan kat orang. Sehari malam lepas tarawih, makan dah belunggu-lunggu atas meja, baru hantar pergi rumah jiran.
Ni ada murtabak ni dua ni. Teringat pada tadi nak hantar, tapi terlupa. Dia buat ayat pun cantik. Terlupalah kala-kala buka puasa. Hang kalau ingat nak hantar sebelum buka puasa tadi hantar. Hantar berapa? Pukul 12.45 tengah malam. Tu pasal apa? Pasal dia takut murtabak tu masuk tong sampah, rugi pula. Baru dia nak main lepas kat kita. Kita mau murtabak 8 biji tu ada di rumah, tak ada makan. Kan? Dia main top up lagi 2 jadi 10. Kan? Yang tu perangai orang yang kadang-kadang saya tengok setengah-setengah tempat dia buat perangai macam tu. Dia tak hantar makan kat orang buka puasa. Dia dispose makanan yang dia tak boleh makan dah. Lepas buka puasa baru dia main lepas kat kita. Kan? Lepas tu dia kata, ya simpan lah. Simpan lah, sat lagi boleh perangat pakai microwave. Sat lagi boleh makan sahur. Awak hantar makan. Ya, makan lah. Kan? Kita pun tengok murtabak tu, kita ingat sempoi yang murtabak, tengok murtabak dengan kulit telur semua ada dalam. Kan? Rupanya dia dah kena dah sebiji. Kan? Duk isu kita kata, murtabak tu hang beli kat mana? Kata murtabak tu beli kat situ lah. Tu tengok ada dengan kulit-kulit telur semua masuk dalam. Pasal tu aku bagi kat hang, kau ajar je. Dia dah kena awal lah. Lepas tu dia main lepas yang tak elok kat kita. Yang tu buat naik kat orang. Ya, jadi kita ni bagi makan dekat orang buka puasa. Sebab Nabi janji orang yang bagi makan buka puasa ke orang, Allah bagi pahala kat dia sama macam orang tu puasa. Kawan tu puasa dapat 100, kita bagi makan kat dia, pahala 100 tu Allah photostat. Dalam keadaan tak kurang sikit pun pahala kawan tu, dia dapat, kita pun dapat sama. Jadi cari peluang banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah berkati kita dalam bulan Ramadan dengan perbanyakkan amal ibadah, dan mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini menyebabkan kita diangkat menjadi manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sikit. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa'fu 'anna al hisab. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Idfa' 'anna ya Allah minal waba wal bala wal riba wal zina wal fahsya'i wal munkar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.